Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini sekali lagi kita dapat bersama dalam satu sesi kuliah menceritakan tentang satu topik yang sangat khusus. Itulah dia berkenaan dengan muwafaqat Umar. Bagi sesiapa yang mungkin baru first time bersama dengan kuliah ini, muwafaqat ini maksudnya adalah ketepatan pandangan para sahabat terhadap apa-apa yang kemudiannya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk ayat Quran. Itu maksud ketepatan ataupun muwafaqat, keselarian ataupun persamaan pandangan yang dikeluarkan oleh para sahabat, kemudiannya diturunkan ayat Quran dengan maksud yang serupa. Dan alhamdulillah pada petang ni insya-Allah kita akan cuba untuk melihat kepada satu lagi ayat Quran yang menjadi muwafaqat Umar. Maksudnya pandangan Umar yang bertepatan dengan ayat Al-Quran. Pandangan Umar yang bertepatan dengan ayat Al-Quran. Itulah dia muwafaqat yang ke-18 berkenaan dengan satu topik yang berkaitan dengan topik yang kita dah ceritakan sebelum daripada ini, iaitu tentang muwafaqat yang ke-17. Muwafaqat yang ke-17, kalau kita imbau kembali, mungkin sahabat-sahabat sekalian boleh tengok rakaman yang lepas, sebulan yang lepas pada bulan 8, iaitu berkenaan dengan tawanan Badar, berkenaan dengan tawanan Badar. Dan pada hari ini kita nak flashback balik, kita nak cerita balik sama lagi dalam topik perang Badar, cuma kali ini kita undur ke belakang sikit. Sebab sebelum ni dalam muwafaqat yang ke-17 kita menceritakan tentang tawanan Badar. Maksudnya perang Badar yang berlaku, kemudian tawanan tu selepas berlakunya peperangan. Kan? Ini kita nak flashback balik, kita nak pergi kepada apa yang berlaku sebelum daripada perang Badar tu berlaku. Dia nak pergi kepada sebelum tu. Cuma kenapa dikebelakangkan topik ini berbanding dengan topik yang sebelum ini? Sebab kalau dalam konteks kita bincangkan tentang muwafaqat Umar, maka muwafaqat yang ke-17 itu memang dinyatakan secara khusus oleh Umar sendiri. Maksudnya Umar dia memang sebut, dia kata salah satu daripada pandangan dia yang bertepatan dengan ayat Quran adalah berkenaan dengan Usara Badrin, isu tawanan Badar. Tapi yang ini dia tak nyatakan secara khusus. Memang ada beberapa hadis yang macam kita dah ceritakan sejak daripada awal perbincangan kita tentang muwafaqat dulu, iaitu ada hadis-hadis yang memang khusus yang Umar sebut bahawa itulah dia ayat-ayat Quran yang memang turun fokus kepada muwafaqat Umar. Maksudnya memang yang spesifik, yang spesifik kepada bab muwafaqat Umar, memang terkait secara langsung. Tapi di sana ada juga beberapa muwafaqat yang tidak ada kaitan secara langsung tapi turut terangkum ataupun terkait dengan bab muwafaqat Umar yang kita nak bincangkan ini. Jadi disebabkan topik yang ke-18 ini dia tidak terkait secara langsung, kerana itu kita kebelakangkan sikit berbanding dengan muwafaqat yang ke-17 yang memang terkait secara langsung dengan pandangan Umar. Tapi dari segi kronologi ceritanya adalah muwafaqat yang ke-18 ni sebenarnya event yang berlaku sebelum daripada perang Badar. Jadi diterkait dengan apa yang kita dah ceritakan pada muwafaqat yang ke-17 pada bulan yang lepas. Okay, jadi tajuk yang diberikan adalah keluar daripada Madinah sebagai persiapan perang Badar. Maksudnya dia nak bincangkan tentang strategi Nabi sendiri tentang nak keluar ataupun tidak, nak keluar ataupun tidak. Dan bila keluar tu nak buat apa, kan? Apa arah tuju kepada rombongan ataupun bala tentera yang dibawa ataupun dipimpin oleh Rasulullah SAW itu. Maka di situ yang terkait. Baik. Kita tengok firman Allah SWT yang terkait dengan topik ini, dan ayat inilah yang terkait dengan muwafaqat itu daripada suratul Anfal. Daripada suratul Anfal
ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Kama akhraja rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ayat daripada surah Al-Anfal, ayat yang kelima. Jadi Allah Ta'ala disebut, dia kata apa? Sebagaimana harta rampasan perang ditentukan pembahagiannya dengan kebenaran ataupun dengan keadilan, maka Tuhanmu ya Muhammad mengeluarkanmu daripada rumahmu untuk pergi berperang dengan kebenaran juga. Sedangkan sebahagian daripada orang-orang yang beriman itu sebenarnya tidak suka untuk berjuang. Jadi tuan-tuan kena ingat konteks ayat ni adalah konteks perang Badar. Perang Badar ni perang yang pertama dalam Islam, perang yang pertama dalam Islam. Maka ketika ni belum ada seruan jihad secara khusus. Sebab tu para ulama bila dibincangkan tentang ayat ni, dia sebutkan, dia kata ayat ni yang pertamanya dia ceritakan tentang ghanimah itu sendiri ataupun al-anfal, barang ataupun harta rampasan perang. Ada cerita pasal itulah. Masa ni belum ada satu hukum yang khusus tentang ghanimah. Sebab perang pun belum lagi berlaku. Kan, jadi Allah Ta'ala dia sebut sebagaimana harta perang itu diberikan kebenaran kepada umat Nabi Muhammad untuk makan daripada harta ghanimah itu. Maka sudah tentulah Allah Ta'ala ni nak dapatkan ghanimah itu, kita perlu berperang, kan? Dia tak boleh nak dapat harta ghanimah dalam keadaan kita tak berperang, kan? Jadi kena keluar perang. Maka Tuhan memahalalkan bagimu ya Muhammad dan juga orang-orang Islam ketika itu untuk keluar, memberikan kebenaran kepada mereka untuk keluar daripada tempat asal mereka untuk pergi berperang. Jadi bila pergi perang barulah dapat ghanimah, kan? Menang ataupun kalah, maka di sana ada consequence dan sebagainya lah, kan? Jadi kalau tak keluar perang takkan dapat ghanimah. Jadi keluar perang baru dapat ghanimah. Maka itu kita kata apa, sebab dan musabab, kan? Jadi kena keluar. Sedangkan sebahagian daripada orang-orang yang beriman tu sebenarnya tak suka untuk turut berjuang. Jadi ini cerita dalam konteks perang Badar. Dalam keadaan perang Badar ini kita dah ceritakan pada kuliah yang lepas, iaitu perang Badar ni berlaku yang pertamanya Nabi tak buat seruan jihad. Nabi tak keluarkan arahan untuk jihad ketika ni. Sebab kita dah ceritakan dah bahawa Nabi ketika tu, Nabi cuma keluarkan arahan, Nabi cuma keluarkan ajakan, lebih kurang macam itulah, ajakan untuk kita merampas ataupun memotong kabilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan untuk merampas kembali harta yang telah dibawa oleh Abu Sufyan dan juga yang telah dirampas oleh puak musyrikin Mekah ketika tu daripada harta-harta orang Islam untuk diperdagangkan di Syam. Jadi kita nak rampas balik. Jadi seruan itu bukan seruan jihad. Dia bukan seruan untuk perang. Dia bukan seruan untuk perang. Dan yang keduanya, Nabi juga tak keluarkan arahan. Nabi cuma galakkan ataupun ajakkan. Dia lebih kepada begitulah. Jadi kalau Nabi mengarahkan, kita tak boleh nak petikaikan. Para sahabat ni bila Nabi mengarahkan, mereka ni sami'na wa ata'na, memberikan ketaatan wala dan juga kepatuhan yang cukup tinggi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tak timbul isu tentang tak nak keluar berperang bersama dengan Nabi dan tak timbul isu tidak memberikan ketaatan kepada Rasul. Jadi bila dalam konteks ayat ni, bila Allah Ta'ala disebutkan sebahagian daripada orang beriman itu tak suka untuk turut berjuang, itu sebenarnya merujuk kepada Nabi sendiri tak mengeluarkan arahan dan juga mereka pergi itu juga bukannya untuk berperang. Jadi dia ada dua perkara situlah yang kita nak kena faham. Jadi apa cerita yang di sebalik ayat ini yang menyebabkan yang kita boleh kaitkan dengan muwafaqah Umar? Kita bacakan daripada nuzul Quran. Ni kalau kita nak bincang tentang ni, dia terkait dengan nuzul Quran. Okey. Syekh Hamid bin Ali bin Ibrahim dalam Ad-Dur Al-Mustatab menakalkan daripada kitab Fadailul Imamain bahawa ayat ini turun apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan supaya umat Islam keluar daripada Madinah ke Badar, medan Badar, untuk peperangan dengan kaum musyrikin. Dan Umar turut bersetuju dan mengisyaratkan supaya tentera umat Islam keluar daripada Madinah dan tunggu tentera musyrikin Mekah di Badar. Kita faham kan? Kita dah ceritakan sebelum ni. Pada awalnya bila kafilah rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan tu nak pergi ke Syam, dia lalu Madinah. Kan, dia lalu kawasan-kawasan yang berada di sekitar Madinah. Maka Nabi dah pergi dah untuk sekat rombongan tersebut, untuk merampas harta tersebut. Tapi tak dapat. Kan, kemudian Abu Sufyan sendiri ketika itu telah menghantar seorang untuk
meminta bantuan ketenteraan daripada Mekah. Maka keluar Abu Jahal bersama dengan tentera musyrikin Mekah ketika tu. Dan bila Abu Sufyan balik, dan Nabi gagal lah pada awalnya tu untuk menyekat. Bila Abu Sufyan balik, dah berjaya jual dah barang tu semua, kan, bawa dengan keuntungan yang cukup besar, nak menuju ke Mekah, maka Nabi ambil peluang itu sekali lagi untuk cubaan merampas harta tu. Tapi apa yang berlaku, sekali lagi Abu Sufyan berjaya meloloskan diri, kan, berjaya meloloskan diri. Dan Abu Sufyan sendiri menghantar isyarat kepada Abu Jahal bahawa mereka telah selamat. Dan sudah tentu kita tahu bahawa Abu Sufyan ni, dia masa tu disebabkan rombongan dagang tu sangat besar, beliau ni dah ada strategi dah. Beliau ni memang dah dijaga, dia ada guard yang menjaga rombongan kabilah dagang itu, dalam beberapa puluh orang pengawal yang berjaga. Tapi bila berjaya meloloskan diri itu, Abu Sufyan hantar mesej kepada Abu Jahal bahawa mereka telah selamat. Cuma Abu Jahal ketika tu yang kita kata memang eager, memang nak musnahkan Nabi Muhammad SAW ni, kan, maka Abu Jahal yang ke depan. Maka Nabi Muhammad SAW ketika itu tidak ada pilihan. Maka apa yang Nabi buat, Nabi pun ke depan. Maka berlakulah perang Badar. Jadi ayat ini seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Hamid ni, dia katakan bahawa Rasulullah SAW tu bagi tahu bila kita keluar daripada Madinah menuju ke perang Badar untuk peperangan tu, maka itulah dia keputusan yang dipersetujui ketika syura yang berlaku tu, dalam mesyuarat yang berlangsung di antara Nabi bersama dengan para sahabat. Dan antara yang bersetuju dengan pandangan tersebut adalah Omar. Maka di sini berlaku muafaqah yang pertama lah. Antara yang setuju itu adalah Omar. Maka Omar setuju dengan pandangan Nabi, maka mereka pergi ke perang Badar dan berlaku peperangan di sanalah, seperti mana yang kita dah ceritakan, dan tuan-tuan pun lebih arif, lebih tahu daripada saya, dan boleh baca daripada kitab-kitab yang cukup banyak detail perincian tentang perang Badar. Okey. Kemudian dalam satu riwayat At-Tabrani disebutkan dalam Al-Mu'jam Al-Kabir bahawa satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda ketika kami di Madinah. Ini cerita masa sebelum keluar tu. Aku diberitahu bahawa kabilah Abu Sufyan semakin mendekati Madinah, kan, dan makin dekat. Maka apakah pandangan kamu semua ni masa syura tu, kan, masa mesyuarat? Perlukah kita keluar mengejar kabilah ini? Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan harta tersebut sebagai ghanimah bagi kita. Kan, maksudnya kalau kita berjaya merampas, dia jadi ghanimah lah. Kan? Jadi kami jawab, maksudnya para sahabat jawab, ya, jika kamu keluar, kami juga akan keluar. Maksudnya kalau kamu ya Rasulullah, kamu keluar ke medan jihad ni, maka kami pun akan bersama dengan kamu untuk mengiringi kamu, untuk bersama dan juga berdepan dengan kabilah Abu Sufyan ini. Apabila kami berjalan selama sehari atau 2 hari, baginda bertanya lagi. Dah jalan dah keluar dah daripada Madinah, berjalan. Baginda tanya lagi, apa pandangan kamu tentang kabilah itu? Sesungguhnya mereka telah tahu tentang keluarnya kamu untuk mengejar mereka. Maksudnya Abu Sufyan tu, macam yang kita ceritakan tadi tu, Abu Sufyan dah tahu dah. Maka Abu Sufyan pun dah lari daripada, ataupun cuba untuk meloloskan diri mereka daripada berdepan dengan rombongan Nabi Muhammad SAW ni. Dan kami menjawab, tidak, demi Allah, kami tak akan mampu melawan mereka. Jadi disebut situ, pada sahabat disebut, dia kata kita tak akan mampu nak lawan dengan kabilah Abu Sufyan ni. Sebab apa? Sebab macam kita ceritakan tadi, ada di sana kita kata pengawal. Pengawal kepada kabilah ni ada sekitar, tak silap saya, 70-80 orang. Kabilah yang mengiringi 30 hingga 40 orang. 30 hingga 40 orang. Kalau disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. 30 hingga 40 orang, dan dia sebutkan dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum berjumlah 40 orang pengawal yang mengiringi kabilah Abu Sufyan ni. Jadi nak lawan mereka ni, walaupun kita ni ada dalam 300 orang, tapi mereka ni lengkap bersenjata. Kita ni tak ada senjata sangat. Kan, bahkan kita ni tentera berkuda pun ada 2-3 orang je yang ada kuda. Mereka ni lebih lengkap dengan kelengkapan yang cukup. Jadi kita tak akan mampu untuk lawan mereka. Tapi kami mahukan harta tu. Disebut kami mahukan harta tu. Kan? Para sahabat ni sebut. Kemudian baginda bersabda, apa pandangan kamu dengan peperangan? Okey, kalau kita tak berjaya, sanggup tak kamu kalau kita berperang dengan mereka ni? Kan? Maka sekali lagi mereka jawab dengan jawapan yang sama. Demi Allah, kami tak mampu nak lawan mereka. Tapi kami nakkan harta itu. Maksudnya harta tu nak. Tapi peperangan tu ada berat hati sikit. Maka
Berkatalah Miqdad. Miqdad ni salah seorang daripada Muhajirin, sahabat Nabi antara yang awal masuk Islam dan merupakan sahabat karib kepada Ali bin Abi Talib. Maka kata Miqdad kata apa? Miqdad bin Amru ni dia kata apa? Dia salah seorang antara as-sabiqun al-awwalun yang berhijrah, yang menerima arahan untuk hijrah dan juga berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi SAW, dan salah seorang daripada yang berkuda lah dalam perang Badar ni. Jadi Miqdad dia kata apa? Dia kata, kami tak akan katakan kepada kamu ya Rasulullah seperti mana yang dikatakan oleh kaum Musa kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata kaum Musa? Dia kata fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Kan ni satu kalam melepaskan diri Bani Israel, yang mereka katakan kepada Nabi Musa alaihissalam, kamu ya Musa, kamu pergilah berperang bersama dengan Tuhanmu. Kami duduk sini, kan? Kami duduk sini, bila kamu dah menang, kamu ajak kami masuk ke dalam kota tersebut. Gitulah kasarnya. Jadi nak berperang tu tak nak. Kan? Nak berperang tu tak nak, tapi hasil tu nak rasai bersama. Ini antara yang tak enak lah, tak enak, tak elok. Kan, tak bolehlah kita sebut begitu. Macam kita dalam konteks kenegaraan kita, contohnya dalam konteks organisasi kita, contohnya ada orang-orang yang kita kata apa, usahanya tak nak, kan, tapi hasilnya nak dirasai bersama, kan, nak dirasai bersama, kan, dalam konteks kenegaraan, contohnya pada menteri nak ke depan, menteri-menteri nak ke depan kerajaan, tapi kita melawan, kan. Bukan kata tak boleh melawan, ada tempat-tempat yang dibolehkan, tapi dalam konteks kita dalam satu nahoda kapal ni, kita sepatutnya bergerak bersama, menyumbang, memberikan fungsi kita dalam peranan kita yang tertentu untuk kita sama-sama ke depan. Jadi samalah dalam perkara ini, kan, sudah tentulah dalam konteks peperangan ni lebih parah lagi, kan. Dalam konteks kenegaraan, contohnya dalam konteks Madinah ketika tu, bila nak maju bersama, ghanimah nak bersama, tapi bila nak berusaha, pergilah sendiri, biarkan pemimpin terkontak-kanting, biarkan Nabi Muhammad SAW terkontak-kanting bersama dengan beberapa orang sahabat yang mungkin setia kepada baginda, kan. Dikala yang lain tak nak bersama, maka tak bolehlah. Dan itulah sifat yang Allah Ta'ala tunjukkan, bagaimana kaum Nabi Musa AS menyebutkan kepada Nabi Musa, dan diungkap kembali oleh Miqdad kepada para sahabat yang lain ketika itu. Tapi kita kena ingat tuan-tuan, saya sebutkan daripada awal tadi, kita tengah cerita tentang sahabat yang menyertai perang Badar. Sahabat yang menyertai perang Badar, mereka semua termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Taala redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Jadi martabat kita ni dengan mereka ni terlalu jauh. Jadi konteksnya apa dia yang saya sebutkan daripada awal tadi, iaitu pada awalnya Nabi tak buat seruan jihad, kan. Dan yang keduanya, Nabi perintah tu bukan perintah yang mutlak, yang absolut. Sebaliknya Nabi lebih kepada ajakan begitu. Maka bukanlah kita, bila kita cerita begini, seolah-olahnya para sahabat ni tidak memberikan ketaatan kepada Nabi. Tidak, kan, bukan begitu. Kan, bukan tempat kita untuk melabelkan ataupun judge kepada para sahabat yang mulia ni. Kita bukan tempat kita lah. Mereka ni jauh lebih mulia, dan juga mereka ni Allah Ta'ala dah pilih dah. Dan kalau sebut dalam konteks perang Badar ni, ahli Badar ni mereka dah confirm syurga dah. Kita ni belum tentu lagi, tuan-tuan. Jadi kita tak boleh nak bila saya cerita ni macam teruknya mereka ni, tak, bukan begitu. Cuma kita kena faham konteks tu begitu. Konteks tu adalah bukan dalam konteks perang, dan arahan Nabi pun bukan arahan yang mutlak. Jadi dia lebih kepada ajakan gitu, kan. Jadi tu yang para sahabat ni dia jadi macam mana, kita nak kata flip-flop sikit lah, kan, flip-flop sikit. Jadi ada yang sebahagiannya nak bersama, ada sebahagiannya yang rasa berat untuk bersama kerana kekangan-kekangan tertentu lah, kekangan-kekangan tertentu yang kita sebutkan tadi. Jadi tu yang Miqdad dia cuba tegaskan kembali, kita bukan seperti mana pengikut Nabi Musa AS, yang mana mereka ni nakkan selamat, tapi tak nak bersama dengan Nabi Musa yang memimpin mereka. Pergi kamu dengan Tuhanmu, bila dah berperang, bila menang, barulah kami menikmati bersama dengan kamu kemenangan tersebut. Dia tak nak begitu. Sepatutnya kita berusaha bersama-sama, barulah kita merasai nikmatnya kemenangan itu bersama-sama.
kan. Barulah kita kata apa, organisasi yang ataupun kenegaraan yang baik, kan. Jadi disebut, dia kata lagi, kami berharap golongan Ansar jika mengatakan seperti yang diperkatakan oleh Miqdad, maka baginda akan menyayangi kami sehingga memberikan kami harta yang banyak. Ini disebutkan oleh perawi, sebab perawi sendiri adalah seorang Ansar. Jadi dia kata kalaulah golongan Ansar ni kata seperti mana yang Miqdad sebut, bahawa tegas kita akan bersama dengan Rasulullah, maka sudah tentu baginda Rasulullah SAW akan lebih sayang kepada golongan Ansar dan juga memberikan mungkin portion ghanimah yang lebih banyak. Maka kerana itulah turunnya ayat Quran ni. Kama akhraja rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun. Daripada surah Al-Anfal ayat 5 dan juga ayat 6. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi daripada rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebahagian daripada orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata bahawa mereka pasti akan menang. Dan nyatalah mereka ni pasti akan menang. Seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Maksudnya, sebenarnya bila Allah Ta'ala bagi ayat ni, Allah Ta'ala dah bagi dah nyatakan dah keputusan perang Badar tu pasti menang. Kan? Cuma Allah Ta'ala nak tengok kecekalan je. Kan? Kecekalan hati tu je untuk menerima, menyahut seruan ataupun ajakan daripada Rasulullah SAW tadi. Kemudian Allah Ta'ala pun diturunkan satu lagi ayat. Allah Ta'ala kata apa? Inni ma'akum fasabbitul ladhina amanu sa'ulqi fi qulubil ladhina kafaru fi qulubil ladhina kafaru ru'ba fadhribu fawqal a'naq wadhribu minhum kulla banan. Sesungguhnya aku menyertai kamu, yakni memberikan pertolongan, maka tetapkanlah hati orang-orang yang beriman. Aku akan mengisi hati orang-orang yang kafir dengan perasaan gerun. Oleh itu pancunglah lahir mereka dan tetaplah tiap-tiap anggota mereka. Kan, maksudnya Allah Ta'ala dah bagi jaminan, Allah Ta'ala akan bantu. Kan, Allah Ta'ala akan bantu. Dan memang kalau kita baca kisah perang Badar pun kita tahu memang Allah Ta'ala mengotakan janjinya dengan menghantar seramai penghuni langit, kan, untuk membantu tentera Islam ketika tu. Dan sampai tahap para ulama pun bincang juga, para ulama sebut apa? Macam peliklah Allah Ta'ala menghantar sampai ribuan malaikat untuk membantu tentera Badar. Sedangkan tentera Badar masa tu dah ada dalam 300 orang. Kan? Kemudian tentera musyrikin Mekah ada dalam 1000, 1200, 1300 orang musyrikin Mekah. Kenapa Allah Ta'ala nak hantar sampai 1000 malaikat? Sedangkan Allah Ta'ala boleh je hantar satu malaikat pun cukup dah. Kan? Kalau sekadar nak menentang manusia yang sangat lemah ni, kan? Hantar satu malaikat cukup dah. Tapi kenapa Allah Ta'ala hantar sampai ribuan malaikat? Sebenarnya Allah Ta'ala lebih kepada nak tetapkan keyakinan orang Islam ketika tu, melihat bagaimana Allah Ta'ala membantu mereka dengan bantuan yang cukup besar, dan Allah Ta'ala menunjukkan segala macam kebenaran yang ada dalam perang Badar itu. Kan, maka kita boleh tengoklah banyak riwayat yang cerita tentang perang Badar ni, kalau kita baca macam cerita dongeng. Tapi itulah dia yang berlaku dalam perang Badar. Memang para malaikat turun dengan berjubah putih, dengan berkuda putih, sampai tahap ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku nampak dalam perang Badar gini. Apa kata Nabi? Kan, kata Nabi, aku pun tak kenal. Kan, aku pun tak kenal. Sebab apa? Penghuni langit ni terlalu ramai. Kan, maksudnya banyaknya malaikat yang turun nak menetapkan lagi hati manusia, hati orang-orang yang beriman ketika itu, bahawa bantuan Allah Ta'ala itu pasti tiba. Yang penting kita yakin, Siddiq meyakini akan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, meyakini akan ketauhidan Allah Subhanahu Taala tu, kan? Jadi bersungguh-sungguhlah kamu ke arah menjaga agama Allah dan berjuanglah bersungguh-sungguh. Kalau mati pun dalam agama Allah, kan? Jadi itu yang Allah Taala nak tunjukkan. Kemudian Allah Taala sebut lagi, wa idz ya'idukumullahu ahdat ta'ifatain annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dhati syaukah takunu lakum. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kamu salah satu daripada angkatan menjadi untuk kamu, sedang kamu suka kiranya angkatan perniagaan, bukan angkatan yang mempunyai kekuatan itu yang dijadikan untuk kamu. Jadi nak tentera ke nak angkatan perniagaan? Kita suka lagi perniagaan tak? Tapi Allah Ta'ala berikan kepada kita perniagaan itu dalam bentuknya
jual belinya adalah pahala dan juga nyawa, kan? Jual belinya. Jadi risikonya nyawa, tapi kalau untungnya dalam bentuk pahala, dinaikkan darjat, diberikan jaminan syurga dan sebagainya, keampunan dan sebagainya. Itu yang Allah Taala nak sebutkan. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni, sebenarnya hadis ni dia agak umum lah. Dia agak umum dan tidak menyebutkan dengan jelas tentang peranan Umar, sehingga terjadinya sebab penurunan ayat yang kita bacakan daripada awal tadi. Kama akhraja rabbuka min baitika bil haqq. Tak nampak jelas tentang peranan Umar. Yang kita nampak adalah berlakunya perbincangan-perbincangan. Tapi Al-Imam Suyuti disebutkan bahawa apabila Rasulullah SAW mengisyaratkan agar umat Islam keluar daripada Madinah untuk mengejar kabilah perniagaan yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang sedang kembali daripada Syam tersebut, dikala mengetahui bahawa ada satu lagi rombongan tentera musyrikin Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal. Ini rombongan tentera kan? Tadi rombongan perniagaan yang sedang mara dan cuba untuk membantu rombongan perniagaan Abu Sufyan serta menghalang rancangan Rasulullah itu. Jadi maka Rasulullah bangkit bertanyakan pandangan umat Islam. Ketika itu ada sebahagian umat Islam yang gerun dan tidak mahu menyertai peperangan untuk menentang musyrikin Mekah. Mereka takut untuk berperang. Ketika itulah Abu Bakar bangkit dan menyatakan bahawa berperang itu lebih baik daripada berundur. Dan ketika itu jugalah Umar memainkan peranannya. Maksudnya dalam konteks muafaqah ni kat mana? Masa di berlaku perbincangan yang kita dah ceritakan tadi, Umar adalah salah seorang sebenarnya. Tadi kita sebutkan Miqdad. Kan? Kita sebutkan tentang Miqdad. Sebenarnya Umar juga salah seorang yang bangkit dan menyatakan pandangan yang sama. Namun boleh jadi disebabkan kata-kata yang hampir sama dan sebagainya, maka tidak disebutkan dalam riwayat hadis tersebut. Jadi tapi ala kulli hal Umar bangkit. Ada riwayat tertentu yang menyebutkan perkara tersebut. Maksudnya sebab kita tahu Umar ni dia seorang yang berani, kan, dan juga dia seorang yang tak takut untuk masuk ke medan perang. Dia memang panglima, kan. Jadi dia bangkit menyatakan pandangan yang sama seperti mana yang dinyatakan oleh Abu Bakar. Kemudian barulah Miqdad pun membacakan ayat yang ke-24 suratul Maidah berkenaan dengan kata-kata Bani Israel yang takut berperang, yang menyuruh Nabi Musa untuk berperang bersama dengan Tuhannya, sementara mereka hanya duduk dan menunggu berita kemenangan daripada Nabi Musa. Yang kita bacakan tadi dah, fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Jadi Omar ni lepas Nabi sebut, Abu Bakar sebut, kemudian Umar sebut, kemudian baru Miqdad sebut. Jadi kemudian barulah turun ayat Quran yang kita bacakan tadi. Maka dia terkaitlah. Dia jadi ayat Quran ni dia jadi muafaqah Umar, muafaqah Abu Bakar dan juga muafaqah kepada Miqdad. Dia jadi gitu. Sebab macam saya sebutkan daripada awal tadilah, muafaqah ni dia bukan berlaku hanya kepada Umar. Sebenarnya ramai sahabat lain turut mempunyai muafaqah yang tertentu. Cuma macam saya sebutkan daripada awal dulu, dalam bab muafaqah ini yang paling menonjolnya adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi kadang-kadang satu-satu ayat tu dia berlaku muafaqah kepada lebih ramai sahabat. Dia boleh jadi gitu. Jadi bila Miqdad sebutkan begitu, sudah tentulah perkara tersebut tak patut berlakulah. Bantahan ataupun tidak rasa nak menyertai peperangan tu sepatutnya tak berlakulah. Kita kena yakin. Tapi macam saya sebutkan tadilah, satunya bukan tempat kita untuk judge pada sahabat. Yang keduanya adalah konteks peperangan ketika itu kita kena faham. Dia berbeza dengan keadaan sekarang lah. Jadi selepas itulah barulah turun ayat yang kelima suratul Anfal. Dan untuk menceritakan kisah sebagai umat Islam yang tak ingin turut berperang bersama. Dikala mereka ni Allah Ta'ala sebutkan bahawa mereka ni adalah orang yang beriman. Wa inna fariqam minal mu'minin lakarihun. Kan? Terdapat sebahagian daripada orang yang beriman. Allah Ta'ala tak sebut orang Muslim, kan? Allah Ta'ala memang sebut orang beriman. Maksudnya mereka ni bukanlah orang yang tidak meyakini akan kebenaran ajaran Islam. Kan? Mereka ni yakin kepada Allah dan juga kepada Rasul. Yakin akan berlakunya yaumul qiyamah dan sebagainya, kebangkitan tu. Yakin akan kemenangan umat Islam ni. Mereka ni yakin. Cuma masa tu dalam konteks itu yang kita kena faham. Tapi pada masa yang sama mereka mengharapkan untuk mendapatkan harta ghanimah itu. Terdapat satu riwayat yang lebih terperinci. Ini agak menarik juga tuan-tuan, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsir dia. Jadi dia kata selepas daripada Rasulullah memberikan dorongan kepada umat Islam untuk menghalang rombongan perniagaan Abu Sufyan, umat Islam terbahagi kepada dua. Satu golongan yang semangat macam Abu Bakar, Umar dan juga Miqdad yang kita sebutkan tadi. Dan terdapat satu golongan yang memang terasa berat hati. Kan, rasa macam tak tenang sikit lah. Rasa macam
tak naklah kita pergi kan. Dia ada rasa perasaan tu begitu. Jadi apabila rombongan tersebut mendekati Hijaz, Abu Sufyan dapat maklumat tentang rancangan Rasulullah untuk menghalau rombongan itu, lalu dia mengutuskan Damdam bin Amr Al-Ghifari ke Mekah untuk dapatkan bantuan ketenteraan. Dan apabila Rasulullah sampai ke lembah Zafiran, baginda menerima berita tentang kedatangan tentera Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal tu. Jadi tentera Quraisy ni ramailah, 1,000 ke 1,300 orang lebih kurang, dipimpin oleh Abu Jahal untuk selamatkan rombongan perniagaan mereka tu. Dan pada masa yang sama mereka ni memang ada dendam yang kuat lah kepada Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi ketika itulah yang Nabi ni mesyuarat dengan para sahabat, dan Abu Bakar menyatakan kebenaran persetujuannya untuk berperang bersama dengan Rasul, bersama juga dengan Umar, dan sama juga dengan Miqdad. Dan bagi golongan Ansar, ini yang khusus ni, sebab hadis tadi pun kita dah sebutkan, diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, seorang daripada golongan Ansar. Yang Muhajirin ini tak timbul isu. Macam yang kita sebutkan sebelum ni juga, bahawa harta yang dibawa oleh Abu Sufyan untuk dijual ke Syam tu adalah harta tinggalan Muhajirin kan, harta tinggalan Muhajirin. Jadi golongan Ansar ni sebenarnya kalau dia tak nak masuk campur pun boleh je kan. Kalau dia tak nak masuk campur pun dia tak timbul isu pun, sebab urusan tu seolah-olahnya macam terkait tidak secara langsung dengan mereka ni. Tapi tanpa mereka berat sikit lah. Maksudnya 313 orang tu dia akan jadi kurang lagi. Sebab perang Badar ni kalau kita tengok tentera Islam tu sebenarnya lebih ramainya adalah Ansar, bukannya Muhajirin. Muhajirin ni golongan minoriti kan, tak ramai. Jadi perlukan sokongan daripada tentera Ansar, daripada sahabat-sahabat daripada Ansar. Jadi Nabi jadi bimbang. Nabi jadi bimbang. Bimbang apa? Kalaulah tentera Islam ni makin sikit, walaupun kita yakin Allah Ta'ala akan bantu, tapi dari sudut strateginya, dari sudut logik akalnya, tetap kita perlukan kepada numbers kan. Kita perlukan kepada manpower kan. Jadi lebih ramai itu sebenarnya lebih baik kan? Lebih ramai itu sebenarnya lebih baik. Tapi kalau tak ramai, kita tetap meyakini akan kebenaran janji Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah kan, Allah Taala sebut dalam konteks tentera Talut dan juga Jalut kan. Maksudnya berapa ramai golongan yang sikit boleh mengalahkan golongan yang ramai dengan izin daripada Allah Taala. Tapi yalah, logik akalnya tetap kita perlukan tentera yang ramai lah kan. Dia tak bolehlah kita nak bila kita kata azam dan tawakal ni, dia tetap kena ada usaha. Jadi usaha tu yang cuba dilakukan oleh Nabi ni. Jadi Nabi terus mengingatkan mereka ni tentang perjanjian Aqabah. Sebab apa? Sebab perjanjian Aqabah ni antaranya apa dia? Perjanjian Aqabah ni antaranya adalah memberikan jaminan keselamatan kepada Rasulullah SAW. Orang-orang Ansar ni, mereka dah bagi jaminan kepada Nabi, sebab tu Nabi berani ataupun Nabi ni mengambil langkah untuk hijrah tu ke Madinah, untuk yang keduanya selepas daripada hijrah ke Habasyah. Kan? Sebab mereka dah bagi jaminan keselamatan untuk Nabi. Jadi kalau Nabi pergi berperang dengan golongan Muhajirin dalam keadaan orang Ansar tak pergi, jaminan keselamatan tu tak ada lah kan. Jadi orang Ansar tak bagilah jaminan keselamatan tu. Sebab tu Nabi Muhammad SAW dia mengingatkan kembali tentang isi perjanjian Aqabah kepada golongan Ansar. Jadi bila dah bagi tahu, balik ingat balik, mereka dia jadi lebih confident balik. Dan pada masa yang sama, Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni adalah pemimpin Aus daripada kalangan Ansar, bangun dan juga menyatakan kesetiaannya kepada Rasulullah dan menyatakan juga keimanannya kepada Rasulullah SAW, menyebabkan Rasulullah SAW merasa sangat gembira. Dan ketika itulah, selepas itulah terjadinya perang Badar dan kemenangan berpihak kepada umat Islam seperti mana yang kita dah ceritakan. Jadi perkara ini diceritakan oleh Ibn Hisham dalam Sirah Ibn Hisham dan juga Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Rahik Maktum, dan diriwayatkan juga dalam satu hadis oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh Ikrimah daripada Ibn Abbas. Dia sebut, dia kata apa? Dia kata ketika perang Badar, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang melakukan begini dan begini kan, maka baginya tambahan ghanimah begini dan begini. Maksudnya bila ada tindakan-tindakan tertentu, maka orang yang duduk di posisi ini dia akan dapat banyak ini, macam ni lah bahagian dia. Kalau orang duduk di posisi ini, maka dia akan dapat bahagiannya begini-begini. Jadi ada portion tertentu mengikut posisi ataupun tindakan action yang dilakukan oleh tentera ketika itulah. Maka berkata perawi, dia kata apa? Maka kata Ikrimah ni, maka golongan pemuda mara ke depan. Orang pemuda ni dia tenaga kuat kan, dan semangatnya pun kuat.
Jadi mereka ni berada di depan, mereka ni semangat duduk di depan dengan harapan supaya ghanimah itu akan diberikan lebih lagi kepada mereka. Jadi orang tu kekal bersama dengan panji di belakang, dia bawa panji di belakang dan mereka tidak meninggalkannya. Dan ketika Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka, yakni perang Badar ni menang, kita dah menang dah, maka berkata orang tua tu, kami adalah sandaran kamu. Kami ni foundation lah, asas. Kalau kamu kalah, kamu akan kembali pada kami. Maksudnya kalau orang muda ni yang menang ni, kalau mereka ni kalah, mereka akan berundur dan kembali kepada orang tua. Kan? Jadi janganlah kamu ambil harta ghanimah sedangkan kami tidak mendapat bahagian kami. Maksudnya orang tua ni walaupun mereka ni tak ke depan, tapi ada peranan yang mereka mainkan. Jadi janganlah ambil semua, ceritanya gitulah. Simpanlah sikit untuk bahagian kami, ada portion kami. Dan ketika tu ada dua orang pemuda yang tak setuju, maka mereka mengatakan bahawa Rasulullah telah memberikannya kepada kami sebab Nabi dah sebut kalau orang buat gini-gini dapat gini-gini. Kalau buat gini-gini dapat gini-gini. Jadi bila Nabi sebut gitu, pemuda tu dia faham kita dah diberikan jaminan oleh Nabi akan terima bahagian kami begini. Jadi kalau siapa tak buat gini, dia tak dapatlah bahagian dia. Itu yang disebutkan kepada orang-orang tua yang tidak ke depan tu. Tapi bukanlah kita kata tidak ke depan tu tidak bersama kan. Mereka tetap ada peranan mereka. Macam kita tengok cerita-cerita perang lah. Biasanya panglima dan juga elders kan, orang-orang yang mempunyai brain, kita kata otak kan, dan juga pengalaman. Kadang-kadang mereka ni tak turun ke medan pun. Mereka tengok daripada tempat yang atas. Macam orang main chess lah kan, nak dapatkan bird view, bagaimana strategi yang sepatutnya diteruskan selepas tu dan bagaimana. Dan pada masa yang sama mereka mempertahankan panji kan, bendera dan sebagainya, supaya bendera tu tidak jatuh ke tangan musuh, menyebabkan mereka ni secara dikira sebagai kalah kan. Mereka maksudnya ada peranan lah yang mereka lakukan. Maka Allah Ta'ala pun turunkan satu ayat Quran, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka ni bertanya tentang al-anfal, yakni harta ghanimah lah. Katakanlah ya Muhammad bahawa al-anfal itu adalah urusan Allah dan juga Rasulnya. Sampailah kepada ayat ni. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Demikian itu adalah lebih baik bagi mereka, oleh itu taatlah kepadaku, sesungguhnya aku tahu akibat ini daripada kamu semua. Maksudnya ni permulaan daripada surah Al-Anfal lah, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Jadi maksudnya tak payahlah nak claim ghanimah tu kita punya. Sebaliknya urusan Nabi dan juga Allah dan juga Rasul tentang bagaimana nak mengagihkan harta ghanimah tersebut. Jadi ni sesuatu yang agak menarik tuan-tuan. Cuma kita hari ni kita jaranglah cerita bab ghanimah ni sebab kita tak berperang kan. Dan pada hari ni pun bala tentera tu dibayar gaji. Bala tentera macam Malaysia kita ada Kementerian Pertahanan kan, ada tentera tertentu yang dibayar gaji. Okey, apa yang kita boleh dapat daripada kisah ini? Yang pertamanya dari sudut kita faham bahawa dari sudut muwafaqat Umarnya adalah Umar dia bersetuju tentang mereka perlu berdepan dengan tentera musyrikin Mekah. Maksudnya bersetuju untuk berperang lah, walaupun dalam keadaan mereka ni serba kekurangan kan. Dari sudut tenaga kerja, tenaga manusia tentera pun tak banyak, kelengkapan tentera pun tak banyak kan. Tapi kita kena berperang. Itu bab muwafaqat. Kemudian pengajaran yang lain kita bacakan Al-Imam Qurtubi dan tafsirnya menakalkan kata-kata Ikrimah berkenaan dengan maksud ayat ni, iaitu maksudnya ayat yang kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq ni, taatlah pada Allah dan juga Rasulnya sebagaimana Tuhanmu telah menyuruhmu untuk pergi. Jadi Allah dan Rasulnya dah suruh dah berperang, turun ke medan perang, maka kena taat. Kan, kena taat. Tuan-tuan, konsep taat ni dibeza dengan konsep wala. Taat ni, bila sebut taat ni, suka tak suka kena pergi. Tu maksud taat. Taat ni, suka tak suka kena pergi. Macam kita cerita dalam syariat agama kita lah. Contohnya para wanita kena pakai tudung contohnya. Kena taat. Suka tak suka kena pakai tudung. Kan, lelaki kena pakai seluar panjang walaupun kita sedang bermain sukan. Suka tak suka kita kena taat. Jadi dalam konteks ayat ni, bila Allah Ta'ala walaupun Nabi tu dengan dalam konteks galakkan tu, jadi sepatutnya memberikan ketaatan. Sebab walaupun Nabi galak tu, bila sebut galak tu sepatutnya kita dah berlumba-lumba kan. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk mendapatkan kebaikan tu kan. Jadi kena bersemangat lah, kena bersemangat.
kan. Jadi bersemangat untuk keluar daripada Madinah dan juga berperang. Dan itu yang paling bermakna lah dalam ayat ni. Maksudnya kewajipan umat Islam untuk turut serta dalam peperangan serta mentaati segala perintah pemimpin, terutamanya ketika menghadapi situasi peperangan. Sebab situasi peperangan ni dia situasi yang kritikal. Situasi yang kritikal. Ada sikit je sebahagian je yang boleh yang tidak memberikan ketaatan kepada pemimpin ataupun parlimen ketika tu boleh menyebabkan akibat yang cukup besar kepada bala tentera. Kan? Itu antara bahayalah. Dan kita boleh tengok pun dalam konteks tentera Islam sendiri pun ada beberapa peristiwa-peristiwa yang berlaku kan, yang menjadi sempadan untuk kita, antaranya dalam kes Rumal dalam perang Uhud contohnya kan, yang tidak memberikan ketaatan dia kerana ghanimah juga kan. Ada kaitan juga dengan ghanimah, dan juga ada beberapa situasi-situasi yang lain lah yang tidak memberikan ketaatan. Dalam konteks perang Khandaq contohnya, Yahudi tidak memberikan ketaatan kepada Nabi, menyebabkan berlaku sedikit peperangan kan, berlaku sikit peperangan antara tentera Khandaq ataupun tentera Ahzab dengan tentera Islam di Madinah, berlaku sikit. Jadi natijahnya itu boleh jadi sangat besar. Jadi tak boleh, memang tak boleh dalam konteks peperangan ni, ataupun dalam konteks macam kita tengok pada hari ni pun, badan uniform contohnya polis, tentera kan, mereka kena ikut arahan tu, suka ataupun tidak suka kan, kita kena ikut. Kita boleh mempertikaikan dalam konteks mesyuarat masih lagi berlangsung. Apabila keputusan telah dilakukan, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kan, tu memang ayat tu memang turun dalam konteks mesyuarat untuk peperangan. Kan? Jadi fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Suka tak suka, bila keputusan dah dikeluarkan ataupun ditetapkan, kita kena berpegang kepada keputusan tersebut, kemudian kita bertawakallah kepada Allah. Apa yang terjadi, kita kena usaha sebaik mungkin. Jadi itu memang kita kena peganglah. Jadi jika ketaatan tidak diberikan, perpecahan dan juga pertelakahan dalam pasukan tentera akan berlaku. Tak boleh menatijahkan kepada kekalahan kepada tentera Islam. Jadi memang agak bahayalah. Jadi Allah Ta'ala menjanjikan harta ghanimah, harta rampasan buat tentera Islam, dan ghanimah hadaf utama, bukanlah menjadi matlamat. Sebaliknya dia menjadi motivasi. Kan, motivasi. Contoh kita kena faham, umat Islam ketika tu, mereka ni bukan tentera sepenuh masa. Dia bukan macam konteks kita pada hari ni, kita ada tentera sepenuh masa. Kan? Mereka ni ketika tu adalah petani, adalah penternak, kan? Adalah peniaga. Tapi apabila datang seruan jihad untuk berperang, keluar kerana syariah tertentu ataupun kerana ghazwah tertentu, mereka ni keluar meninggalkan sumber pendapatan mereka. Kan? Maka kerana itulah Allah Ta'ala memberikan ghanimah ni, antara sebabnya sebagai ganti rugi kepada masa mereka, nyawa mereka dan juga usaha mereka untuk menegakkan agama Allah Ta'ala ni. Dia jadi bentuk motivasi untuk mereka turut serta dalam peperangan dan memberikan mereka ni semangat untuk menang dalam peperangan yang disertai. Sebab apa? Sebab kalau kalah, tak dapatlah ghanimah. Kan? Kalau kalah, orang tentera yang kalah ni dia akan lari lah. Dia akan lari meninggalkan segala harta yang mereka bawa. Sebaliknya orang menang ni yang akan kutip, dia akan kutip semua. Harta mereka pun mereka kutip, harta tentera lawan pun mereka akan kutip. Jadi kena menang baru dapat ghanimah. Kan, kalau kalah memang dia akan lari tinggal segala harta. Jadi tak akan dapat ghanimah. Dan sesiapa yang mertai dijanjikan bahagian masing-masing. Dan ghanimah ni adalah balasan dunia, dikala Allah Ta'ala turut menjanjikan begitu banyak lagi balasan yang berganda-ganda di akhirat yang menunggu mereka yang sudah tentu balasan tersebut lebih hebat dan lebih banyak lagi. Kan, jadi agak menarik sebenarnya tuan-tuan kalau kita bacakan ayat ini. Saya nak bacakan satu benda lagi agak menarik juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana para sahabat telah bersetuju bahawa mereka akan keluar daripada Madinah untuk ke medan Badar, Rasulullah dan juga mendapat persetujuan daripada Muhajirin, kita bacakan tadi Abu Bakar, Umar, Miqdad, kemudian dapat juga persetujuan daripada golongan Ansar yang ketika tu wakilnya adalah Sa'ad. Jadi Nabi sebut satu ayat yang satu hadis yang agak menariklah pada saya. Nabi sebut, dia kata apa? Siru ala barakatillah wa abshiru fa inna Allah qad wa'adani ihdat ta'ifatain wallah laka annil an anzuru ila masari'il qaum. Berangkatlah kamu semua dengan keberkatan daripada Allah Ta'ala dan gembiralah kalian
sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan janji kemenangan kepadaku atas salah satu golongan, iaitu golongan sama ada golongan yang diketahui oleh Abu Sufyan tadi, maksudnya mendapat harta yang cukup banyak lah, kan? Mendapat harta yang cukup banyak, ataupun kemenangan ke atas Abu Jahal. Abu Jahal ni dia akan bagi kemenangan dari sudut politik dan juga kemenangan dari sudut ni, kan? Jadi Nabi sebut, sungguh demi Allah, seakan-akan aku sekarang sedang melihat tempat kematian golongan musuh. Jadi sebenarnya kemenangan tu memang Allah Ta'ala dah janjikan, kan? Allah Ta'ala dah janjikan, tinggal lagi tindakan yang dilakukan. Jadi tuan-tuan, iktibar juga untuk kita tu. Sebenarnya tak perlu kita nak risau, kita berada di atas perjuangan agama Allah, kan? Kita ni Islam, kita duduk di Malaysia ni dalam masyarakat majmuk, jangan malu untuk dakwah kepada mereka-mereka yang bukan Islam. Biarkan mereka dapat bersama dengan kita, berada dalam agama rahmat ini, agama fitrah ini, dan pada akhirnya nanti kita semua akan dibangkitkan ke dalam syurga Allah Ta'ala beramai-ramai, kan? Kita ni, Islam ni dia bukan nak naik seorang, kan? Kita manusia ni, kita bukan nak naik seorang. Baliknya kita nak ajak lebih ramai lagi dapat bersama dengan kita. Syurga Allah Ta'ala itu maha luas untuk dihuni oleh seramai mungkin manusia. Rahmat Allah Ta'ala itu maha luas, kan? Jadi memberikan motivasi juga kepada kita ni untuk terus berusaha menegakkan agama Allah, memberikan ketaatan atas apa-apa yang Allah Ta'ala dan juga Nabiullah mengajarkan kepada kita, mengamalkan segala apa yang ditetapkan dalam agama Allah untuk kita, dan kita mengajak orang lain untuk turut bersama dengan kita. Jadi saya ingat cukup sekadar tu kot untuk petang ni. InsyaAllah di masa akan datang kita jumpa lagi insyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.